subuh, ya. Yang lain pun kita sunat juga, ya. Bacalah mana-mana dari surah atau ayat Al-Quran, ya, yang mudah, tidak terlalu panjang dan tidak meninggikan suara bagi imam berdasarkan nas berikut, ya. Jadi kita ada trend kita sekarang ni, imam yang bagus banyak baca ayat-ayat Quran yang panjang-panjang, hafal ayat Quran, itu imam yang bagus pandangan kita sekarang, ya. Tapi kita tengok dalam ayat ini, ya, surah Muzammil ayat 20, ya, Muzammil ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardah wa akharu yadribu fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharu yuqatilu fi sabilillah fa'aqra'u ma tayassaru minhu, ya, surah Muzammil ayat 20. Maksudnya lah, oleh itu Allah kata, oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya daripada Al-Quran dalam solat, ya, yang mudah. Ada tempat buka Al-Quran, ya, ini bukan musabakah, ada buat slide. Saya ada tengok di Mindef tu buka slide, tuan-tuan. Tapi ayat ni, Muzammil, baca yang mudah, ya. Dia juga, itu Allah juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang yang sakit, yang di belakang, yang uzur, ya. Dan yang lainnya orang-orang yang musafir, macam surau masjid tuan-tuan ni laluan orang, ya, orang tinggal, ya. Dan yang lainnya orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki daripada limpah kurniaan Allah. Dan yang lainnya lagi orang yang berjuang pada jalan Allah, membela agamanya. Maka Allah sebut lagi, maka bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya daripada Al-Quran, ya. Jadi dua kali Allah sebut, ya, daripada mula, lepas itu di akhir ayat tu dia sebut, ya, mana yang mudah. Itu sebabnya dulu surah apa ni, kita punya Quran ni, juzuk amma tu dipanggil ayat lazim. Pasal apa ayat lazim? Lazim dibaca dalam solat, lazim dibaca dalam solat. Dan ayat-ayat lazim ni banyak peringatan untuk kita. Pengajaran ni cukup banyak, tuan-tuan, ya. Jadi apa ketujuan kita baca tu? Kejap lagi kita cuba tengok, ya. Jadi ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, Muzammil ayat 20, ya. Jadi mana yang mudah membacanya. Lepas itu kita tengok, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza amma ahadukumul nas fal yuhaffid fa inna fihi nafihim saghira wal kabira wal saghi wal da'ifa wal marida fa iza shalla wahdahu fal yusalli kaifa syaa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Apabila salah seorang kamu menjadi imam, bila kita jadi imam, Nabi kata, ini sebenarnya ulasan daripada ayat tadi, ya. Apabila salah seorang kamu menjadi imam, maka hendaklah diringankan solatnya, kerana jemaah itu ada yang tua, kecil, lemah, dan ada yang mempunyai keperluan lain. Dan apabila salah seorang antara kamu solat berseorangan, bolehlah ia memanjangkan solatnya mengikut kehendaknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Jadi mana kalau kita jadi imam, kita kena ambil kira. Ini Nabi ulas daripada ayat Muzammil 20 tadi, ya. Bacalah yang mudah kamu dapat membacanya, dan yang ringankan. Ringan itu jangan panjang-panjang sangat, jangan panjang-panjang sangat, tapi jangan laju sangat, sederhana, ya. Nabi sebut khairu umur sebaik-baik pekerjaan itu sederhana, ya. Ada setengah imam tu
dia habis terus dia nak rokok aja. Jangan, bagi masa. Ya, bagi masa. Ya, lagi satu, dia tengok imam bila dibaca Fatihah, lepas itu dia kena bagi laluan makmum baca Fatihah, baru dia mula surah. Ya, itu sebab kalau ikut Imam Nawawi, itu kaedah yang ditentukan, yang dicadangkan oleh Imam Nawawi. Ya, jadi makmum baca Fatihah tu wajib, imam sunat. Kita raikan, ya. Jadi dia kata ada yang tua, ada yang kecil, ada yang lemah, ada yang punya keperluan-keperluan lain. Apabila salah seorang antara kamu solat berseorangan, bolehlah ia memanjangkan solatnya mengikut kehendaknya. Kalau kita solat sunat ke sendiri, sila panjangkan. Ya, ini kita tengok kadang imam tu, ya, dia masa jadi masa solat panjang, tapi bila dia solat sunat, saya tengok saya kadang baru satu rakaat dia dah habis dah. Tak macam tu, ya. Nabi dia solat sunat dia sampai bengkak kaki dia. Solat sunat tak apa. Pasal kita bawa orang macam-macam ada masalah orang di belakang tu, ya. Macam-macam ada masalah orang belakang tu. Lepas itu, ini masalah yang banyak berlaku pula. Kita tengok firman Allah SWT, bukan surat 107, ya. Wala tajhar bisolatika wala yuhaffid biha wabtaghi baina zalika sabila. Dan janganlah engkau menyaringkan bacaan doa dan solatmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana di antara itu. Jangan terlalu kuat. Ya, saya solat saya di Masjid Muaz bin Jabal, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. Kita lari daripada speaker dia pun, tuan-tuan, berdenting. Dia kuliah dia pun ini. Jadi ini peranan yang Bilal tu, kalau imam tu suara dia besar, kecil, rendahkan volume dia. Kalau imam tu suara kecil, tinggikan. Baru kita dapat ini. Jadi kalau kita sama aja, sakit telinga, tuan-tuan. Sebab ni Nabi tegur, Allah tegur ni, ya. Wala tajhar bisolatika wala tuhaffid biha wabtaghi baina zalika sabila. Ya, surah Isra ayat 110. Dan janganlah engkau menyaringkan bacaannya, jangan kuat, ya. Bacaan doa dan solatmu, doa dan solat ini benda baik. Maknanya selain itu kita keluar bercakap di luar ke di mana pun, jangan kuat, tuan-tuan. Ya, jangan kuat. Ya, keperluan kita sederhana, ya. Juga janganlah engkau memperlahankannya sampai tak dengar, tak boleh, ya. Dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana di antara itu, yang sederhana. Surah Al-Isra ayat 110. Jadi kaedah yang Nabi sebut pun, daripada semua urusan kita pun, dia kata khairu umur ra'usautuha, sebaik-baik pekerjaan sederhana. Apa pun, tuan-tuan. Kalau bawa kereta pun sederhana. Kalau bawa kereta, kita ada lorong, 3 lorong. Kalau 3 lorong, makna yang terbaik kita ambil lorong tengah. Kalau ambil lorong kanan, orang memotong, ya, yang laju. Yang tengah tu sederhana, yang tepi tu yang perlahan. Kalau kita ambil lorong tengah, kita nak berhenti pun senang. Kalau kita emergency, kalau kita nak memotong pun senang. Itu dia khairu umur ra'usautuha. Nabi kata sebaik-baik pekerjaan tu sederhana, ya, apa pun sederhana, ya. Itu daripada Al-Isra ayat 110. Jadi kita bila doa-doa ke apa ke ini, macam Al-Quran, baca Al-Quran kita sebelum maghrib tu, jangan kuat sangat, ya. Lagi satu, kita ambil kira orang yang jiran-jiran masjid kita, ya. Saya banyak dengar cerita orang potong wire speaker. Kita marah, tuan-tuan. Kita marah. Ada satu kes, tuan-tuan, dia buat report balai polis tau. Dia buat report balai polis pasal bising tu. Cek siapa dia, ahli jemaah tu sendiri. Ahli jemaah ni, pasal
tuan-tuan, kalau kita dekat rumah masjid, tuan-tuan, kalau anak sakit dan sebagainya, orang sakit Allah, tuan-tuan, jangan ya. Kalau ikut Allahyarham Datuk Ismail Kamus dulu, kalau dia mengajar tu, dia kata jangan bagi dengar keluar. Kalau dia orang nak datang mengaji, datang sini. Bohong je kata dia, dengar di rumah kata. Depan TV tak dengar orang syarat, tak, bohong ke. Kalau tak, datang sini, dia kata. Pasal ilmu ni dia kena datang, bukan kita dibawa keluar tak. Itu Allahyarham Datuk Ismail Kamus, jangan, dia kata ya. Jadi itulah sederhana ya. Jadi kita dengar pun sedap ya. Tak ada telinga kita apa ni berdengung dengar ya. Itu pada kita ingat ada pada surah Al-Isra ayat 110. Lepas itu kita tengok sabda Nabi SAW, innaha la yatimu salatu ahadikum hatta yastabi'al wudu kama amarahu Allah azza wa jalla fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqaini ayam sahu bira'sihi wa rijlaihi ilal ka'baini summa yukabbirullah wa yahmaduhu summa yakra'u minal Qur'an ma azinallah azza wa jalla lahu fihi summa yukabbiru payarka payada'u kaffaihi ala rakbataihi hatta tatma'in nafasiluhu wala wastas tarhi ya. Hadis riwayat Darimi. Ini beberapa perkara diingatkan oleh Nabi suruh kita jaga ya pada solat kita ni. Satu daripadanya, sesungguhnya solat seseorang itu tidak sempurna. Tidak sempurna itu pada tak diterima, tak sah ya. Sebelum menyempurnakan uduknya, uduk dulu, sempurnakan uduk. Seperti yang diperintahkan oleh Allah. Jadi hukum potong kuku apa hukumnya? Hukum potong kuku apa hukum? Sunat. Tapi dalam kaedah usul fiqh ya, untuk nak menyampaikan air di bawah tempat kuku ni wajib, maka wajib hukumnya potong kuku tu. Asalnya sunat, tetapi kalau kita kuku panjang dia tak sampai. Tambah kuku kaki yang dia kena kasut dia curve tu ya. Jadi itu tak sampai ya. Jadi wajib, jadi itu kaedah usul fiqh. Walaupun asalnya sunat, tetapi oleh kerana kita nak mandi wajib, kita beruduk, perlu disampaikan, maka wajib potong kuku ya. Potong kuku hari apa? Isnin, lagi satu Khamis atau Jumaat. Ya. Khamis atau Jumaat ya. Jadi sesungguhnya solat seorang tidak sempurna sebelum sempurna itu tak sah lah ya. Tak sempurna uduknya seperti yang diperintah oleh Allah. Ia cuci wajah, basuh muka ya, dan kedua tangannya hingga ke siku ya. Itu uduklah. Mengusap kepala dan kedua kakinya hingga ke mata kakinya. Mengusap kepala tu maknanya kita basah rambut. Ikut Imam Syafi'i, 3 helai rambut cukup. 3 helai rambut kita basahkan cukup ya. Cuma satu je ya. Kalau rambut panjang ya, kita tarik rambut tu di sini, kita basah di sini, tak boleh. Rambut yang atas kepala tu. Ya, jangan kita buat action pula, kita ambil sini, kita ambil air. Macam itu jangan ya. Dia atas kepala ya. Rambut yang di atas kepala ya. Usap kepala dan kedua-dua kakinya sehingga mata kakinya. Itu kuku kaki tu. Kuku kaki tu nampak dia bila kena kasut dia jadi melengkung tu ya. Itu dekat sampai air. Kemudian bertakbir ya. Bertahmid, mengagungkan Allah, membaca ayat Al-Quran yang dihafalnya.
yang dihafalnya. Itu makna dalam solat tadi ya, yang dalam solat dalam selepas Fatihah dan pada rakaat pertama dan kedua ya, yang dihafalnya. Maknanya tak payahlah nak tengok mushaf Al-Quran ataupun nak tengok slide dan sebagainya. Kemudian bertakbir, rokok dengan meletakkan tangan pada lutut dengan tumakninah. Dengan tumakninah. Tumakninah ni apa dia? Berhenti sebentar. Kalau ikut kitab Arab, dia rukun solat ni kita 13, dia 14. Dia tambah 4. Sebab kita rokok serta tumakninah. Dia rokok satu, tumakninah satu. Tumakninah ni dia berhenti sekejap ya. Berhenti sekejap. Begitu juga dalam semua hal. Kita angkat takbir. Usalli fadal maghribi salat rakaitain adaan makmum alaihi Allahu akbar ya. Angkat, berhenti. Kalau kita buat sami Allahu liman hamidah, kita angkat, berhenti, baru turun. Jangan kita buat macam itu atau buat macam itu ya, tak boleh ya. Kita angkat, baru turun ya. Bagi sempurna ya. Bertakbir, rokok dan meletak tangan pada lutut dengan tumakninah sehingga ruas tulang belakangnya mampan dan lurus. Maknanya tulang belakang tadi disuruh lurus. Itu yang Nabi kata asyaduna syarikatal ladzi yasiku min solatih. Ya, pencuri yang paling jahat orang yang mencuri dalam solat, itu tidak meluruskan tulang belakang masa rokok, sujud dan bacaannya ya. Itu dia ya. Lepas itu kita di muka surat 108 ya. Adalah dituntut supaya mengekalkan dengan memandang ke tempat sujud. Kita masa solat ni memandang tempat sujud. Ini Nabi buat. Masa kita berdiri itu, kita memandang tempat sujud kita. Bukannya pandang ke depan di sana ya. Dan tidak memandang pada mushaf Al-Quran. Ada yang bentang Al-Quran besar macam itu ya. Kenapa kita baca panjang-panjang, nak baca panjang-panjang? Sebab trend. Kita takut satu je. Riak, takut nak tunjuk ke orang. Ataupun kita takut orang kata kita tak pandai, pun berdosa. Ya, dan suruh pakai ini. Dan khusyuk. Khusyuk dalam solat dengan cara apabila ia lafaz dan lidah lafaz, akal merenungkan maknanya yang dibaca dan hatinya menerimanya. Ya, jadi makna khusyuk ni kita mesti faham apa yang kita baca. Bila faham apa yang kita baca, baru dapat khusyuk. Sebab apa? Kita kata akal kita bila lafaz jaga makhraj huruf, sifat huruf yang tajwidnya ya. Lepas itu akal ya renungkan apa maknanya. Makna yang kita baca tu, dan hati kita menerimanya. Menerima maksudnya dalam solat ni, kalau Fatihah tu dia satu memuji Allah, yang kedua dalam bentuk doa. Dalam itu dalam kita bacaan kita tu banyak. Tengok macam dalam duduk antara dua sujud ada 8 doa. 8 doa. Doa tu cukup baik tuan-tuan. Ya, tapi kita kadang-kadang tak sempat ya, imam terlalu laju sangat. 8 doa tuan-tuan. Ya. Jangan ya, jaga tu. Jadi 3 perkara ni kalau nak khusyuk, apa dia? Kita 3 rukun kauli, rukun kalbi, rukun fi'li. Maknanya rukun kauli, bacaan kita, jaga bacaan kita. Tajwid panjang pendeknya. Kalau yang panjang baca pendek, makna dia lari. Kalau pendek baca panjang pun lari. Ya, sebab itu Al-Quran tu itu diturunkan oleh Allah dalam bentuk yang macam itu. Ya. Ma khalaqtaha za batilah, kata dia. Haza batilah. Allah tidak jadikan satu tu sia-sia, mesti ada sebabnya. Ya, macam Malik Yaumiddin, yang berkuasa hari kiamat. Kalau Malik Yaumiddin, Malik. Malik makna apa? Raja. Lari maknanya. Amin. Kita imam doa, amin. Amin. Benar.
Ya, benar. Kalau kita nak baca amin, nak doa kita makbul oleh Allah SWT, kita baca amin. A tu mak badal 2 harakat, min tu ma'rid li sukun 246. Ya, 246. Jadi amin. Kalau amin benar. Kalau minta Allah perkenankan, mesti amin sekurang-kurang, ataupun amin 4, amin 6. Tapi ambillah yang 24, ambil 22 tu, ya. Baru maksudnya Allah perkenankan, ya. Bila dalam solat pula imam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam belum sempat habis lagi, imam dah habis nafas, tuan-tuan. Pasal kalimah musyakal tu makna dia kena sebut 6 harakat wajib. Jadi dia kena berhenti ambil nafas baru amin, ikut imam. Tak, ini dia dulu, makmum dulu. Jangan, ya, ikut imam. Jadi, dan jangan sebut amin. Kalau panjang tu makna tempat tuju, lain maknanya, ya. Jadi sama juga amin. Muhammad Al-Amin, Muhammad benar, itu gelaran Nabi semasa kecil, ya. Jadi 3 perkara tadi, ya. Kalau kita belajar akidah, ya, apa sifat Allah? Allah Maha melihat. Maknanya rukun fi'li kita betul atau tidak? Allah lihat, ya. Lepas itu Allah Maha mendengar bacaan kita, betul atau tidak? Allah Maha mendengar, betul atau tidak bacaan kita? Ini saya tengok kalau kita wakaf mesti tukar nafas. Saya tengok baca Fatihah laju tak tukar nafas lah. Kalau tak tukar nafas maknanya saktah. Betul tak? Saktah. Kena tukar nafas, ya. Jadi Allah maha melihat, ya, apa perbuatan kita, betul atau salah. Allah maha mendengar bacaan kita tu, betul atau salah. Allah maha mengetahui hati kita khusyuk atau tidak, ataupun pergi jalan Teguh Brahman ke, pergi Kajang ke, pergi Semenyih ke, tak boleh. Itu kalau kita tengok, kita apply akidah dalam solat kita tu, kita dapat itu, ya, kita jaga. Jadi solat ni kalau tak khusyuk, tuan-tuan, tak diterima Allah. Jadi kena usahalah bagi khusyuk. Sebab ini firman Allah SWT, a'udzubillahi syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Mukminun ayat 1 dan 2. Ya, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. 1, beriman. Ya. Yang kedua ialah mereka yang khusyuk dalam solatnya. Yang khusyuk dalam solatnya. Tak khusyuk tak boleh. Ya. Lagi satu Allah sebut ada dalam ayat lain. Saya tak masuk dalam sini, ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka besarlah Allah kata orang yang lalai dalam solatnya. Itu bukan orang tak solat. Yang Allah tegur tu orang yang bersolat tapi tak jaga solat dia, ya. Jadi jaga solat kita, ya. Jadi qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang yang beriman itu yang khusyuk solatnya. Jadi di sini tuan-tuan agak-agak kita tanya diri kita, khusyuk tak solat kita? Khusyuk tak? Kena khusyuk. Nak khusyuk senang je, tuan-tuan. Faham apa makna? Ya, apa makna bacaan kita terfaham. Kalau surah tu mungkin kita tak boleh ikut, tak banyak kita tahu, tapi bacaan yang tetap dalam solat tu kita faham. Ya, kita tasbih tu kita faham. Antara 2 sujud tu kita doa, ada saya kata 8 doa tu kita faham, kita minta kepada Allah. Allah perkenankan, minta Allah perkenankan. Lepas itu bacaan tahiyat kita faham, tahu. Baru dia khusyuk. Satu lagi, kalau tak khusyuk, tuan-tuan, dia punya panjang pendek pun akan lari. Kalau kita khusyuk, hati kita akal kita renung apa maknanya, ya.
Lepas itu kita jaga bacaan kita dan hati kita, kerana Allah, ingatkan Allah SWT, ya, ingatkan apa yang kita baca tu juga. Jadi di sana panjang pendek pun kita akan jaga. Kalau tidak tuan-tuan, tak ada panjang pendek pun. Tengok Fatihah kita ada 12 tempat kena baca 2 harakat. Baca 2 harakat tuan-tuan. Tapi sekarang ni banyak orang tak jaga tuan-tuan, ya, tak jaga, ya. Bila tak jaga tuan-tuan, macam mana solat nak terima? Saya solat di masjid tempat saya tu, Fatihah baca 1 harakat aja, yang tempat 2 harakat ada huruf mad, alif wa ya tu. Apa nak buat tu hari Jumaat tuan-tuan? Kita tak boleh memperakah. Sebab apa? Solat Jumaat mesti berjemaah, ya. Apa kita buat? Saya kena ulang balik lah. Ulang balik dia punya apa tu, bacaan tu, apa ni, Zuhur tu, Zuhur tu, ya. Ini ada orang hantar tuan-tuan, nanti ya, saya tengok, ya. Dia buat satu betul, satu tak betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca Fatihah tu kena baca betul, ya. Ini kita tengok kadang-kadang bila kita ada, kadang-kadang ustaz diri lah, ya, ustaz diri baca, sebelum baca kuliah tu, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Mana boleh? Setiap kali kita nak baca ayat Quran, mesti jaga dia punya makhraj huruf dia, tajwid dia, panjang pendek dia kena jaga, ya. Kita okey, ya. Sama-sama kita jaga, mudah-mudahan solat kita, solat dia diterima oleh Allah SWT. Sebab mula-mula dihisap esok, ya, kita tengok daripada ini kata awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati solah. Fa in salahat salaha lahu sairu amalihi wa in pasadat sairu amalihi. Muka surat 111, tengok 111, ya. Dia kata hadis riwayat Tabrani, perkara pertama yang akan dihitung dengannya seseorang hamba ketika hari kiamat adalah solat. Mula-mula dia tengok esok, dibicarakan kita tengok solat kita, ya. Tengok suratan amalan kita, tengok solat kita. Jika solatnya baik,
solatnya elok, ya, maka baiklah segala amalannya. Kalau solat tu elok, mana yang lain dia ambil kira. Itulah, ya. Namun jika rosak solatnya, maka rosaklah segala amalannya. Kalau solat rosak, maknanya yang lain, kita pergi umrah, kita zakat, haji, apa semua dah tak diterima. Itu kita takut, ya. Solat disebut tiang agama. Dia mula-mula dihisap solat. Kita jaga solat kita supaya solat kita sah diterima, ya. Lepas itu baru dikira yang lain, ya. Buat tenang-tenang solat, tuan-tuan, ya. Kita tambah lagi, bukan kata orang tua-tua, ya, yang muda-muda pun, ya, jangan kita buat solat semata-mata nak buat solat, ya. Nak buat solat saja tak boleh, ya. Lepas itu kita tengok firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul lihat dabbaru, ya, baru ayatihi waliyat apa ni, waliyat tak apa nampak, waliyat tazakkaru ulul albab, ya. Surah Saf ayat 29. Maksudnya Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna, ya, berakal sempurna, beringat, mengambil iktibar. Jadi makna bila dibaca Al-Quran ni, bila-bila masa, terutama dalam solat tu, ya. Jadi kita kena ambil dia punya pengajaran daripadanya. Ambil pengajarannya. Itu kata kalau ayat lazim tu mudah kita ini. Kalau baca ayat-ayat Al-Quran tu, kadang-kadang minta maaf lah, imam pun tak faham apa maknanya, dan makmum langsung tak faham. Kalau kita baca surah-surah ayat lazim tu, tuan-tuan masa rehat-rehat tu, cuba tengok satu hari satu surah. Bukan hafal macam mana, fahamkan apa maknanya. Bila orang sebut, kita macam alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir, nak cerita macam mana kita berlumba-lumba cari apa ni, cari bekerja, cari makan, cari duit. Dia sebut 2 kali, berlumba-lumba sampai lupa, sampai sangat kematian, ya. Itu peringatan untuk kita, ya. Banyak peringatan pada kita, ya. Jadi bukannya kita takat dengar saja, kita ambil pengajaran daripada ayat ni tadi. Dia kata, itu sebab dia kata, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna, beringat, mengambil iktibar. Itu kata, kalau orang yang sempurna akalnya, mana orang yang bijak, mana bukannya dengar saja bacaan tu, tapi dia tadabbur, ya, cuba memahaminya. Dan itu saya ingatkan tadi, supaya kita cuba hafal, ya, apa maksud bacaan-bacaan dalam solat kita. InsyaAllah kita boleh khusyuk, ya. Kita baca, kita tahu apa yang kita baca, ya. InsyaAllah tuan-tuan khusyuk. Kalau tidak, tak khusyuk. Sekurang-kurangnya kita hafal ayat tu, macam surah Sajadah. Kalau kita tak faham makna, kalau kita hafal ayat pun boleh khusyuk juga. Tapi hafal ayat pun tidak, makna pun tak faham, langsung tak ada, ya. Itu kadang-kadang fikiran jadi melayang. Jadi sedangkan khusyuk dalam solat tu satu yang dituntut oleh syarak, ya. Yang ayat yang saya baca tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman itu, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Tak khusyuk tak boleh, ya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim, apala yatadabbaru nal Quran, surah Nisa ayat 82, maksudnya patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran. Patutkah, Allah kata, mereka tak mahu memikirkan, memahami isi ayat Quran. Sebab ayat Quran ni tuan-tuan semuanya penuh dengan
pengajaran ilmu pengetahuan pengajaran tuan-tuan ya. Sekarang kita pergi pada membaca Sami Allahu liman hamidah ya. Sami Allahu liman hamidah ya. Jadi kita angkat tangan tu berhenti ya. Sami Allahu liman hamidah baru turun ya. Jangan kita pertama sekali jangan angkat tangan takat itu aja atau takat itu aja. Jadi Sami Allahu liman hamidah lepas itu turun ya. Berhenti turun ya. Lepas itu membaca Rabbana lakal hamdu ya. Rabbana lakal hamdu. Ini sunat hai'ah bukan sunat ab'ad. Sunat hai'ah ni makna mencantik menyempurnakan solat ya. Sunat ab'ad ulama berpendapat bahawa dia walaupun sunat dia menghampiri wajib. Menghampiri wajib. Itu sebabnya disuruh tampung dengan sujud sahwi supaya tidak kurang pahalanya ya. Membaca tasbih ya ketika rokok dan sujud ya. Lepas itu merapatkan jari masa tadi, berdoa ketika duduk antara dua sujud. Doa antara dua sujud tu doa yang cukup bagus tuan-tuan ya. Sampai dikatakan seorang yang masuk Islam ajarkan doa itu. Doa antara dua sujud tu. 8 doa. Tapi kadang-kadang tu imam laju sangat. Takat baca saja, di lidah saja. Kita tak ada menghayati, mengharapkan Allah perkenankan doa kita. Satu yang rugi ya. Lepas itu duduk iftiras semasa tahiyat awal. Duduk iftiras tu, duduk yang bukan duduk atas tumit ya. Duduk yang atas kaki dan dirikan kaki kanan. Itu duduk dia. Lepas itu membaca tasyahud awal. Baca tasyahud awal ni dia sunat ab'ad. Ya, sunat ab'ad. Okey. Katakan imam dia terlupa tahiyat awal. Dia terus naik. Dia kata sebelum rokok dia boleh turun. Tapi tak sempat tuan-tuan. Mustahil. Sebab apa? Imam dia separuh baru sebut Allahu Akbar supaya imam tak menduli, makmum tak menduli dia. Ya, jadi imam terus dah naik. Jadi ketika itu, ya, bila tahiyat awal, imam dah naik. Dia tak baca tahiyat awal. Apa kita buat tuan-tuan? Ya? Ikut. Tapi tegur. Subhanallah. Imam jangan latah, jangan turun. Subhanallah tu sebagai peringatan dia dah lupa dalam rakaat berapa. Dia dah lupa dalam rakaat berapa. Bila kata subhanallah, dia jangan turun. Turun batal. Ya. Jadi dia terus lepas itu sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Makmum kena ikut. Tak ikut batal solat. Kena ikut ya. Okey, satu. Maknanya jangan turun. Okey. Berlaku di masjid saya, surau saya, ya. Solat maghrib dia jadi 4 rakaat. Ya, 2 kali. Satu imam hafiz, satu berlaku baru ni. Jadi dia patut solat maghrib 3 rakaat tapi dia naik. Macam mana tu tuan? Dia terus naik. Dia terus naik, patutnya tahiyat akhir. Tapi dia terus tambah 1 rakaat lagi. Kita kata subhanallah. Imam mesti turun. Menambah tak boleh. Itu mesti turun. Tak batal. Kalau dia tak turun, dia batal. Pasal tambah. Dan memang ada ayat Al-Quran yang disebut kita jangan kita tambah, jangan kita kurangkan. Memang ada ayat Al-Quran yang menyebut macam itu ya. Jadi lepas itu yang makmum tadi duduk bawah. Tunggu dia. Tempat saya tu imam degil tuan-tuan. Dia terus juga. Habis sampai dia banyak Fatihah dia.
tuan-tuan kena bagi salam, mufarakah dengan dia. Jangan ikut dia. Dia dah batal. Ya. Ha? Memanglah orang. Ha. Itulah. Itu kata kalau kita kena faham juga. Yang selalunya yang belakang imam tu tak tahu. Ha. Katakanlah tuan-tuan, dalam apa ni? Dalam tahiyat awal tu, imam batal solat. Imam batal solat, tuan-tuan. Imam dia keluar. Dia batal solat. Dia tak boleh ni. Yang belakang macam mana nak ganti? Tengah duduk. Macam mana nak ganti? Tengah duduk. Tekan nak mengesut depan macam itik. Jangan di situ ya. Kita ada rukun qauli. Ya. Allahu Akbar. Bawa makmum. Naik. Lepas itu kita berjalan. 1 langkah, 2 langkah, berhenti. 1 langkah, 2 langkah, berhenti. Ya. Jangan terus 1, 2, 3, 4. Jangan ya. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. Apa itu? Sampai depan. Teruskan solat ya. Jangan pula kita buat macam itik lah. Ya. Yang belakang imam tu. Tengok yang mana yang inilah, yang di sebelah-sebelah tu. Boleh. Mana-mana kalau tak ada ujung pun naik lah. Dalam keadaan darurah. Kalau dah tak ada, macam itu dah maknanya dalam keadaan rusah, diberi keringanan. Mana-mana pun naiklah. Ha? Taklah salah seorang lah kena ini. Ya? Salah seorang. Tak boleh lah dua-dua. Ya, seorang undur lah. Seorang undur lah. Seorang undur. Jangan ini. Ya? Ha? Kita sekarang macam inilah tuan-tuan ya. Saya tengok mana-mana pun tak boleh kata mengata lah. Ada setengah orang tu dia datang hari Jumaat, saya tengok dia datang awal tapi duduk belakang. Ada tu pula datang dekat nak azan dah, langkah. Ada datang lewat, langkah pula, bawa orang nak ke depan. Macam-macam ada. Lepas itu lalu depan. Kita kena belajar satu kuliah berkenaan dengan adab dalam masjid. Ya. 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 Kalau tuan-tuan tengok di Mekah, Madinah pun tak semesti dia bawa. Betul tak? Tuan-tuan pati tak? Dia tidak kata pagi Jumaat dia punya ini. Betul tak? Dia tak semesti. Ini sekarang bila tak bawa solat sejadah pula tu, Allah, satu dunia. Tak ada. Di Mekah, Madinah tu bukan tiap-tiap minggu dia tak. Okey, macam sekarang ni. Sekarang ni subuh 6.10. 6.10. Tuan-tuan baca surah panjang. Macam mana orang nak pergi Cyberjaya, Putrajaya tu? Ini sebenarnya kita sendiri kena selesaikan masalah kita. Maknanya kalau kita kerja jauh, kita pergi dulu, ambil separuh jalan, singgah mana-mana masjid, supaya kita lepas itu kita mudah.
Kita betulkan diri kita sendiri, adjust kita, ya. Faham maksud saya tu? Jadi kita sebelum subuh tu kita jalan dulu, kita ambil mana masjid-masjid yang dah dekat dengan sana. Jadi kita tak jadi lewat, ya. Mudah sebenarnya, Islam ni mudah sebenarnya kalau kita tahu, ya. Jadi saya rasa setakat itu, ya. Tadi kita baca setakat mana tadi? Jadi saya rasa setakat itu malam ni, ya. Sebab apa kita ada urusan lagi selepas ini, ya. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallah bika asyhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa'ina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala jalal wa ikram. Allahumma hayyan bil hayat ulama wa aminna bima tusyada